belajar. Kalau teacher nak tanya balik apa yang kita belajar minggu lepas, boleh? Boleh. Okay, so ini huruf apa? A. Ini huruf B. Dan ini huruf C. Pandai. Jadi untuk kelas hari ini kita akan belajar huruf D, D dan F. Sebut sama-sama dengan teacher, okey? Ini huruf D. B. D. D. Pandai. Ini huruf E. E. Dan ini huruf F. F. Okey, jadi sekarang kita akan belajar cara untuk tulis huruf D. Okey. Okey, teacher. So, untuk tulis huruf D, pertama sekali kita kena buat satu garisan dari atas sampai bawah. Cuba semua orang buat satu garisan dari atas sampai bawah. Dah siap? Dah. Okey, lepas tu kita buat perut dia dekat belakang. Tarik daripada sini sampai bawah. Buat perut dia besar-besar. Maksudnya? Buat besar-besar. Pandai. Saya dah buat. Pandai Hazifah. Ini ke? Ini huruf B. Kami ke teacher. Salah ni. Awak buat terbalik ni. Sepatutnya macam ni. Awak buat garisan macam ni. Lepas tu awak buat perut dia dekat belakang. Cuba awak buat lagi sekali. Teacher dah bagi latihan untuk belajar tulis huruf-huruf yang teacher dah ajar tadi. Nanti kalian buat tau, tulis satu-satu. Teacher, saya dah siap. Teacher, saya pun dah siap. Okay. Budak ni kenapa dia tulis semua terbalik ni? Semua huruf dia terbalik. Banyak pula tu. Budak ni ada problem ke? Wih. Tak apa, nanti aku cari lebih lagi. Daba. Disleksia bukan satu masalah. Apa tu disleksia? Disleksia merupakan gangguan pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membaca, mengeja, menulis serta memahami bahasa tertulis. Individu yang dengan disleksia ini mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun kata, mengenal huruf, mengingat urutan kata ataupun menghubungkan suara dengan huruf ataupun kata. Ini bukan disebabkan oleh masalah kecerdasan, tapi lebih kepada cara otak kita memproses informasi yang terkait dengan bahasa tertulis. Meskipun disleksia tak dapat disembuhkan, strategi pembelajaran yang tepat dan dukungan yang sesuai dapat membantu individu yang mengalaminya agar tetap berhasil dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kementerian Kesihatan pula menganggarkan sekitar 4 ke 8% pelajar sekolah Malaysia menghadapi disleksia, bersamaan antara 200,000 hingga 400,000 orang yang mengalami kesukaran dalam membaca, menulis, memahami dan juga mengeja serta mengira macam yang saya katakan tadi. Yang seterusnya, apakah ciri-ciri disleksia? Di peringkat prasekolah, mereka mungkin akan lambat bertutur, mengalami kesukaran dalam sebutan, sukar menulis nama sendiri, susah untuk mengenal bentuk ataupun warna, sukar untuk menceritakan kembali sesuatu yang telah mereka didengari, ataupun sukar menceritakan kembali sesuatu yang telah mereka dengar.
Jadi, bagi menangani cabaran-cabaran ini, penting untuk memberikan sokongannya sesuai kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah disleksia. Pendidikan yang disesuaikan dengan keperluan mereka ataupun bantuan dari guru yang berpengalaman serta sokongan emosi dari keluarga. Tidak dilupakan juga persekitaran yang memahami boleh juga membantu kanak-kanak untuk mengatasi cabaran-cabaran yang mereka alami dengan lebih berkesan. Intervensi awal adalah penting untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Intervensi awal juga penting kerana lebih awal kita campur tangan, lebih mudah untuk menangani dan memulihkan kesulitan kanak-kanak yang dihadapinya. Intervensi awal juga didapati penting dalam membantu kanak-kanak berjaya di sekolah dan di kemudian hari. Kanak-kanak disleksia ini perlu dibekalkan dengan intervensi yang khusus untuk keperluan mereka. Jadi jika intervensi ini tidak diberikan sebelum mereka masuk ke sekolah rendah, satu kajian didapati bahawa 75% berkemungkinan pelajar akan terus mengalami kesukaran dalam pembelajaran dan pembacaan ketika mereka di peringkat sekolah menengah. Dalam kes disleksia, mujurlah ibu bapa boleh memainkan peranan aktif dalam mengenal pasti disleksia. Ibu bapa tidak perlu menunggu mereka masuk ke sekolah untuk mula memahati dan mendengar dengan kemahiran bertutur dan membaca anak-anak mereka. Jadi anda sebagai ibu bapa hanya perlu tahu apa yang perlu dicari, dan ia termasuklah perhatikan perkembangan bahasa anak anda, ataupun jika anda mendapat bukti berkenaan dengan masalah bahasa pertuturan dan juga kesukaran belajar seperti belajar nama huruf ataupun belajar perkataan-perkataan yang terperinci, dan terutamanya jika terdapat sejarah keluarga, sila bawa anak anda untuk diperiksa oleh pakar. Jadi akhir sekali, fokus pada kekuatan dan bukannya kelemahan. Ingat, fokus pada kekuatan dan bukannya kelemahan. Matlamatnya adalah untuk memastikan bahawa kekuatan kanak-kanak itu bukannya kelemahan yang kita ingin fokuskan, kerana kekuatan itulah kita akan menentukan hidupnya. Seterusnya, ibu bapa juga boleh menghantar anak-anak ke sekolah yang menawarkan program pendidikan khas, kerana terdapat guru terlatih yang akan membantu kanak-kanak disleksia menerusi kaedah pembelajaran khas selepas mendapat rujukan daripada pakar, sama ada mereka digalakkan untuk pindah ke sekolah tersebut ataupun kerap hadir ke pusat pakar disleksia. Konklusinya, ibu bapa tidak perlu risau jika anak-anak mempunyai masalah pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan yang betul bagi membantu perkembangan anak-anak, insya-Allah perkembangan mereka akan lebih lancar dalam pembelajaran. Kanak-kanak disleksia perlu dibekalkan dengan intervensi yang khusus untuk keperluan mereka. Dan itulah sebabnya ibu bapa atau penjaga sentiasa mempunyai hak untuk meminta rujukan untuk penilaian disleksia pada bila-bila masa. Jadi ibu bapa boleh berhubung dengan institusi pendidikan prasekolah ataupun sekolah rendah pada peringkat awal. Sebaik saja permintaan ibu bapa untuk penilaian disleksia dibuat, sekolah sebenarnya bertanggungjawab untuk menyemak sejarah data pelajar sama ada dari segi formal ataupun tidak formal, untuk menentukan sama ada terdapat sebab untuk mencaki pelajar itu ataupun kanak-kanak itu mempunyai kecacatan ataupun tidak. Siapa yang patut bertanggungjawab? Guru Ibu bapa? atau kanak-kanak itu sendiri? Anda yang tentukan.